Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Subhanak la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wassafiyuhu wa khaliluhu ballagha risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummata wa tarakana 'ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Allahumma ij'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nawwir sudurana wa jilaa ahzanina waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Tuan muslim-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ada dua orang view daripada orang yang view pun muslimin. Tuan Amir Azman ke ada dalam ni? Dan tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, norma baru menyebabkan saya hari ini haru biru. Saya tinggal kopiah dalam kereta, tinggal emas pun dalam kereta, datang ke motor. Teringat kau sejadah ya. Tentu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari itu kita berbicara tentang kisah Yusuf, surah Yusuf. Saya tak pasti tuan-tuan ingat ke tak ingat. Selalunya tak ingat. Kali ingat ke alhamdulillah. Baik, tentu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Yusuf, surah yang ke-12 pada juzuk yang ke-12 bercerita tentang bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang mana dalam surah ini, surah yang satu-satunya yang menyebut ayahandanya Nabi Yaqub, sebut fasabrun jamil, bukan Ustaz Sabran Jamil, fasabrun jamil, itu indahnya orang yang bersabar. Betapa kesabaran Nabi Yusuf AS adalah kesabaran yang sangat luar biasa. Hari itu kita sampai macam mana perancangan saudara-saudara Yusuf yang lebih tua pada Yusuf. Baik, saya ulang balik secara ringkas. Nabi Yusuf dilahirkan, semua Nabi Yusuf dan adik-adik dia semua ada 12 beradik. Anak kepada dua induk. Itu maksudnya ayahnya Nabi Yaqub ada dua orang isteri. Isteri yang pertama ada 10 orang. Apabila isteri yang pertama dah ada 10 orang, baru dah ada 10 orang anak, barulah lepas pada tu Nabi Yaqub kahwin buat kali yang kedua. Kahwin yang kedua dapat anak yang ke-11, nama dia Yusuf. Kemudian baru dapat anak yang ke-12, nama dia Bunyamin. Dan banyak riwayat menyebut Bunyamin, walaupun dalam Quran tidak disebut nama siapakah yang ke-12 tersebut. Bermakna 10 adik-beradik ini adalah mak yang berbeza, dan Yusuf dan Bunyamin mak yang berbeza. Maka apabila lahirnya Yusuf, kemudian lahirnya Bunyamin, tak berapa lama selepas itu ibunda mereka meninggal dunia. Maka tumpahnya kasih Nabi Allah Yaqub alaihi salam kepada Yusuf dan Bunyamin ini lebih sikit lah, lebih daripada ibu yang ada pada masa yang sama. 10 adik-beradik ini lebih tua daripada Yusuf. Bila kita kata tua semua ni abang-abang kan, maka Yusuf ada seorang saja adik, iaitu Bunyamin. Dan bagaimana apabila kita cerita hari itu Yusuf bermimpi, dia cerita kat ayahanda dia,
Nabi Yaqub kata kat Yusuf, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Wahai Yusuf, jangan kamu cerita mimpi kamu ini kepada adik-adik kamu yang lain. Fayakidu laka kaida, mereka akan buat tipu daya ke atas diri kamu. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin, kerana syaitan itu adalah musuh bagi insan, musuh yang sangat nyata. Itu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Teringat saya sebelum kita masuk surah ni, teringat saya semalam saya baca surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf, cerita salah satunya, cerita yang ada adalah bagaimana iblis menipu daya ke Nabi Adam AS. Bagaimana iblis tipu daya Adam AS. Iblis dalam surah Al-A'raf, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan Nabi Adam diperlakukan oleh iblis, sehingga iblis dikeluarkan Allah Subhanahu Wa Taala daripada syurga ke atas dunia. Apabila sebelum tu iblis telah berjanji, iblis akan buat apa? Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Janji iblis kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata Allah Subhanahu Wa Taala dah buang iblis daripada syurga. Kemudian iblis kata semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Oleh kerana engkau ya Allah telah menyesatkan aku. Allah kata dekat iblis bahawa kamu sesat. Kemudian iblis, sifat iblis ni, dia kata pula kepada Allah Subhanahu Wa Taala, oleh kerana ya Allah engkau telah menyesatkan aku. Dah memang sesat lah. Allah kata engkau sesat. Dan iblis menyalahkan Allah dengan kata lain, oleh kerana Allah kata aku sesat, la aq'udanna lahum siratal mustaqim, maka aku akan pastikan diri aku sentiasa menghalang manusia daripada mengikuti jalan yang lurus. Dan iblis kata, "Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa 'an shimalihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Dan aku akan pastikan, aku akan mendatangi manusia daripada segenap sudut, daripada depan mereka, daripada belakang mereka, daripada kanan mereka, daripada kiri mereka. Dan engkau ya Allah, engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka akan bersyukur kepadamu ya Allah. Mereka pasti tidak akan bersyukur kepadamu. Ini janji kepada, ini janji syaitan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, janji iblis. Dan apabila saya baca sampai ayat yang ke-21, saya ringkaskan ayat yang ke-21, Allah Subhanahu Wa Taala dalam cerita ni, kita tahu iblis dengan perancangan iblis menyesatkan Adam AS. Bukan sesatkan macam mana, telah mewaswaskan Adam, membisikkan kepada Adam. Allah sebelum tu kata kat Nabi Adam apa? La taqraba hadhihi syajarah fatakuna min adh-dhalimin. Wahai Adam, wahai Hawa, jangan kamu dekati pokok ini. Hadhihi syajarah, pokok ini, well-known pokok tersebut. Kamu, Allah Ta'ala kata, jangan kamu berdua dekati pokok ini. Kalau kamu dekati pokok ini, bermakna kamu tak ikut cakap aku, dan kamu telah menzalimi diri kamu sendiri. Baik, oleh kerana iblis tahu bahawa pokok tersebut tidak dibenarkan untuk didekati oleh Adam, oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa jadi? Iblis dia buat macam-macam cara untuk memastikan Adam dekati pokok tersebut. Dalam riwayat Israiliyat sebut nama pokok itu pokok khuld. Maka macam-macam modus operandi yang dibuat oleh syaitan. Macam tu juga bila saya baca ayat ni, dia reflect kepada kita janji lepas pada PKP ni, kalau boleh itu masa tak boleh main surau kan, tak boleh pergi masjid, kita bising kan pasal apa lah. Bila Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita untuk kesempatan kita untuk datang ke masjid, itu masa PKP kita janji, aku lepas ni aku akan pastikan aku akan pergi setiap waktu, setiap kuliah aku akan dengar. Maksudnya kita berjanji, kita bersumpah,
Baik, itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu Syekh Mutawalli Syarawi menyatakan bahawa jangan kita suka bermain sumpah-sumpah. Jangan kita main sumpah-sumpah, kerana sumpah ni sifat syaitan. Itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab suka untuk main sumpah-sumpah ni. Kan, sumpah bukan sumpah betul-betul, sumpah main-main. Tapi oleh kerana kita selalu untuk sumpah dengan diri kita, sumpah orang, maka sumpah tersebut boleh jadi sama ada dua, menjadi sumpah orang yang beriman ataupun sumpah syaitan. Itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syaitan kata apa? Syaitan ketika macam mana syaitan boleh menipu daya iblis, menipu daya Adam alaihissalam. Iblis ni macam mana boleh dia boleh tipu Adam alaihissalam? Dia tipu Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Apa yang syaitan kata? Syaitan kata apa? Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Syaitan kata, iblis kata kepada Adam, kamu tahu tak kenapa Tuhan kamu melarang kamu untuk mendekati pokok ni? Apa yang iblis kata? Illa takuna malakain. Allah, dia tak nak kamu berdua mendekati pokok ini. Kerana apa? Dia tak nak kamu berdua menjadi malaikat. Tuan, yang ini cerita yang dibuat oleh syaitan, oleh iblis. Aku nak bagi tahu kepada kamu. Iblis kata kepada Adam, wahai Adam, wahai Hawa, kenapa Tuhan kamu Allah tak bagi dekati hadhihi syajarah, pokok ni yang dinamakan pokok khuldi ni? Kenapa Allah Ta'ala tak bagi dekati pokok tersebut? Illa an takuna malakain. Sebab Allah tak nak kamu berdua menjadi malaikat, nak taraf daripada manusia jadi malaikat. Au takuna minal khalidin. Dan Allah tak nak kamu hidup kekal selama-lamanya. Kalau kamu ambil, kamu dekati pokok ni, kamu makan buah dia, yang pertama kamu berdua upgrade jadi malaikat. Itu dia. Tuan, siapa punya cerita ni? Iblis. Yang kedua, kalau kamu makan ni, kamu takkan mati sampai bila? Hidup selama-lamanya. Baik, tentu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak cukup dengan itu, syaitan kata apa? Wa qasamuhuma inni lakuma laminan nasihin. Wa qasamuhuma, syaitan kata Syekh Mutawalli Syarawi. Begitu juga saya baca buku semalam tajuk dia Mawaqiful Anbiya karangan Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Wa qasamuhuma, dia kata syaitan bersumpah dengan Adam dan Hawa. Sumpah ni, sumpah dengan apa? Sumpah dengan bi asma'illah, dengan nama-nama Allah. Wallahi wa tallahi wa billahi. Syaitan bersumpah depan apa? Depan Adam. Inni lakuma laminan nasihin. Aku ni cakap kepada kamu ni bukan untuk diri aku. Aku cakap kepada kamu ni untuk kebaikan kamu berdua. Makanlah buah tu. Tuan, akhirnya makan dan apa kata? Akhirnya makan. Fadallahuma bighurur. Akhirnya syaitan telah berjaya menurunkan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa daripada syurga bighurur, dengan tipu daya syaitan. Salah satu tipu daya syaitan ialah apa? Suka bersumpah, bukan takkan sumpah guna nama Allah. Sumpah guna nama Allah. Maka bila saya baca ayat ni, saya pun teringat aku itu berjanji bersumpah, kan? Berjanji kepada Allah Subhanahu Taala kalau ada kesempatan lepas PKP ni kita nak buat ni, nak buat ni, nak buat ni. Semoga Allah Subhanahu Taala kekalkan kita, diberikan hidayah kepada kita untuk kita terus istiqamah untuk untuk terus mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Betul yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kembali kepada cerita kita, cerita Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam, adik-beradik dia yang 10 orang lagi ni tak puas hati kepada Nabi Yusuf. Apa mereka kata? Mereka kata inna abana lafi dhalalin mubin. Ayah kami ni lafi dhalal ni sesat. Maksudnya ayah kita ni dah confused dah. Sebab apa? Ayah kita tak sayang kita. Ayah kita lebih sayang Yusuf dan saudaranya, iaitu Bunyamin, berbanding dengan kita. Apa mereka kata? Ayat sebelum itu, idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Yusuf
berbanding dengan kita, Yusuf dan adik dia ahabbu ila abina, lebih dicintai oleh ayahanda kita berbanding dengan kita. Wa nahnu usbah, sedangkan kita ni usbah. Usbah dalam bahasa Arab di antara 10 hingga 19. Maksudnya kita ni 10 orang ni ramai. Ayahanda tak nampak kita ni ramai. Boleh nampak 2 ekor tu. 2 ekor kita marah. Maksudnya boleh nampak Yusuf, boleh nampak Bunyamin saja. Kita ni ramai saja, tapi Allah tak nampak kita. Allah nampak 2 orang tu je. Inna abana lafi dhalalin mubin. Ayahanda kita ni dah keliru dah. Dan dhalal itu tak disebut kata sesat. Dhalal ni, sesat itu ialah satu proses. Dhalal kat sini maksudnya saya terjemah tadi, confuse. Bila confuse, cari jalan tak jumpa, sesat. So dia nak beritahu bahawa sesungguhnya ayah kita ni tak erti nak melihat bahawa kita ni ramai, kita ni baik, kita ni sekian-sekian, sedangkan Yusuf tu muda. Baik, itu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum tu ayat 4 kita dah bicarakan, kita kata Nabi Yusuf bermimpi, kan? Mimpi, ada tengok bintang, ada tengok matahari, ada tengok bulan. Dan ayah dia kata, jangan cerita mimpi ni pada adik-adik kamu yang lain. Maksud dia, kita dah dapat baca di sana ada krisis. Di sana ada krisis hubungan di antara Yusuf dengan adik dia. Siapa yang mendedahkan ni? Yang mendedahkan ni ialah Nabi Yaqub. Nabi Yaqub sendiri kata, jangan kamu cerita benda ni kepada adik, kepada abang-abang kamu. Itu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perasaan tak puas hati adik-adik Yusuf yang mak yang lain ni kepada Yusuf, apa jadi tuan-tuan? Uqtulu Yusuf. Mereka duduk sama-sama, mereka 10 beradik ni bincang macam mana kita nak pastikan ayah kita ni sayang kita berbanding dengan sayang Yusuf. Mereka duduk sama-sama, mereka 10 beradik ni buat mesyuarat. Sidang parlimen di bawah. Apa yang mereka kata? Uqtulu Yusuf. Pandangan yang pertama, dia kata apa? Salah seorang pada mereka, bukan salah seorang. Uqtulu Yusuf. Mereka berkata Uqtulu Yusuf. Apa kata kita bunuh je Yusuf? Tuan-tuan, macam mana boleh sampai tahap bunuh? Mereka kan satu bapa walaupun berlainan ibu. Tapi Allah Ta'ala cerita benda ni bukan cerita. Ini ialah apa yang berlaku. Dan Allah cerita kepada kita ni benda yang benar-benar berlaku. Mereka kata apa? Apa kata Uqtulu Yusuf? Kita bunuh saja Yusuf. Pandangan yang pertama, bunuh. Yang kedua, awitrahu ardan. Setelah pandangan yang pertama diberi, tengok, boleh tahan pandangan ni, powernya, suruh bunuh. Maksudnya habis tu, riwayat tak ada lah Yusuf. Yang kedua, awitrahu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qawman salihin. Pandangan yang kedua diberikan di kalangan mereka juga kata, tak boleh bunuh Yusuf. Kita jangan bunuh, kita buang Yusuf ni daripada Palestin. Maksudnya kita buang negeri Yusuf daripada Palestin supaya yakhdulakum wajhu abikum, supaya ayah kita tak nampak muka Yusuf ni. Wa takunu ba'di qawman salihin. Lepas pada kita buat kerja jahat ni, dia kata buang Yusuf pada Palestin. Lepas pada buat kerja jahat ni, ni kata orang Yahudi ni. Baik, kita kena faham bahawa permulaan keturunan Yahudi bermula daripada anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam. Ada berapa beradik semua? Ada 12 beradik. 12 beradik inilah. Maka kita macam mana saya nak cakap kepada tuan-tuan, kita kena linkkan cerita Nabi Yusuf dengan cerita Nabi Musa alaihissalam. Cerita Nabi Yusuf di sini ceritanya ada 12 anak kepada Nabi Yaqub. Cerita Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa dia buat balik keturunan ataupun dia buat balik Bani Israel daripada ditindas oleh Fir'aun ke Palestin. Sebab apa dia buat balik kat Palestin, tuan-tuan? Nabi Musa alaihissalam. Sebab siapa yang bawa Bani Israel ke Mesir? Yang bawa Bani Israel ke Mesir ni Nabi Yusuf alaihissalam. Nanti kita akan pergi cerita Nabi Yusuf ni sampai Nabi Yusuf daripada adik-adik dia duduk kat Palestin. Mereka hidup susah.
mereka hidup dalam kemarau yang sangat panjang, memaksa adik-adik Yusuf ni akhirnya semua berpindah pergi ke mana? Pergi ke Mesir. Kalau kita tengok zaman pemerintahan, nanti kita akan tengok dalam Quran ni, zaman pemerintahan Nabi Yusuf alaihissalam bukan Fir'aun, tetapi dalam surah Yusuf ni disebut Al-Malik. Al-Malik maksudnya seorang raja, bukan Fir'aun. Kalau kita tengok dengan lebih detail, pemerintahan pada zaman Yusuf alaihissalam adalah pemerintahan raja daripada dinasti Hyksos. Hyksos ni dinasti sebelum daripada Fir'aun. Baik, itu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tak puas hati, mereka kata apa kata kita buang Yusuf daripada ayahanda kita, nampak muka dia, sebagaimana nampak muka dia tak laku kita. So kita akan pastikan sama ada yang pertama dia cadangan apa bunuh, yang kedua buang negeri. Betul? Dua-dua cadangan ni daripada siapa? Di kalangan 10 adik-adik itu. Di kalangan 10 adik-adik itu pula, ayat ke-10 kata apa? Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf. Berkata salah seorang daripada mereka, qala qailun ni seorang di kalangan mereka 10 balik ni kata apa? Seorang dia bangun, dia kata la taqtulu Yusuf. Hampa semua jangan bunuh Yusuf. Tak boleh, jangan bunuh Yusuf. Apa yang kita kena buat? Ni cadangan dah. Nah, baik, sebelum tu saya ulang tak beri. Ayat 9. Mereka kata apa? Jangan bunuh Yusuf. Ayat yang kedua, kita buang Yusuf pada negeri Palestin ni. Apabila kita buang Yusuf pada negeri Palestin ni, wa takunu min ba'di qauman salihin. Yang ni sono. Dia orang kata apa? Mereka kata lepas pada kita buat kerja jahat ni, sama ada bunuh ke, sama ada buang Yusuf daripada Palestin ke, lepas kita buat kerja jahat ni, wa takunu min ba'di qauman salihin, sama-sama kita jadi bertobat. Itu maksudnya bila dia nak buat jahat, kita bertobat kemudian. Maksudnya sekarang ni kita nak buat jahat, kita buat jahat. Masuk umur 50 baru kita buat baik. Kan? Nak buat jahat. Bila masuk umur 40 baru kita main masjid. Waktu tu baru kita bertobat. Nak buat jahat sekarang. Tuan-tuan, siapa yang ajar ni tuan-tuan? Tak ada siapa ajar kita. Tapi yang ni lah apa yang dibuat oleh abang-abang Yusuf. Abang-abang Yusuf kata apa? Kita dah buat jahat apa semua dah. Lepas itu barulah kita bertobat sama-sama. Kita pergi curi duit apa semua. Lepas kita dapat duit tu kita tak dalam bank Islam, kita islamisasikan duit, contohlah kan. Maka macam tu punya pendekatan Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi tahu dah dalam Quran. Perangai macam ni orang Yahudi dah ada perangai macam ni dah. Orang Yahudi punya perangai ni ada dah kat kita juga sedikit macam dekat kita. Qala qailun minhum, berkata salah seorang pada mereka tak setuju dengan pandangan yang pertama bunuh, tak setuju dengan pandangan yang kedua supaya Nabi Yusuf ini dibuang negeri. Tapi pandangan yang ketiga kata apa? La taqtulu Yusuf, apa jangan bunuh Yusuf. Wa alquhu fi ghayabatil jubb. Apa kata? Kita buang dia. Kamu semua buang dia dalam ghayab. Ghayab ni dia kata ghayab, tak nampak. Al-jub ni adalah perigi yang tidak lagi aktif mengeluarkan air matahari dan nanti. Apa kata? Aku mencadangkan hampa semua buang dia ni, buang Yusuf ni. Tuan-tuan, baik. Menariknya pada ayat ini, begitu juga saya suka Syekh Mutawalli Sya'rawi punya pentafsiran. Dia kata ayat ni Allah Ta'ala menceritakan, mereka kata la taqtulu Yusuf, jangan bunuh Yusuf. Wa alquhu, buang Yusuf. Dia tak sebut wa alqu Yusuf, tapi disebut wa alquhu. Hu tu kembali pada Yusuf. Sebab Allah tak sebut nama Yusuf kat sini. Kenapa? Sebelum tu uqtulu Yusuf. Uqtulu Yusuf, bunuh Yusuf, sebut nama Yusuf. Wa atrahuhu, hu tu tak sebut nama Yusuf, hanya sebutnya. Yang ni pun wa alquhu, buang Yusuf, dia tak sebut nama Yusuf, hu dia sebutnya. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, sebab apa sebutnya? Dia memandangkan
kemarahan kita kalau kita marah, kita tak sebut nama orang tu. Contoh, tuan ada marah kat seseorang, sampai sekarang tuan marah, tuan tak boleh dengar nama dia. Boleh tak yang dia sebut nama dia? Sebut dia saja. Maksud dia apa dia? Maksud dia marah sungguh. Yang ni nak gambarkan, Syekh Mutawalli Sya'rawi menyatakan bahawa gambaran mereka ni begitu marah kepada Yusuf, tak sebut nama, kita buang Yusuf dalam perigi buta, tak, kita buang dia. Dia tu status macam tak ada makna. Kalau sebut Yusuf tu ada makna, ada nilai dia. Yang ni hu ni kira habis. Wa alquhu, kita buang dia, campak dia dalam perigi buta. Raya yang dimaksudkan perigi buta ni macam mana? Kita boleh bayangkan, kalau perigi itu air, mata air dia masih elok, air dia akan tinggi, selalunya. Tapi kalau air itu dah raya bertijuk, dah berhenti dah, airnya akan dipanas bawah. Dan bawah tu bila dah air dah tak ada, dia duduk kat bawah sangatlah, kan? Kemungkinan yang ada bersikit sangat. So gambaran yang Allah nak nyatakan ghaib ni, maksud tidak nampak dia. Orang ke atas tengok bawah tak nampak, tengok tak nampak gelap, ghaib. Orang bawah tengok atas mungkin nampak cahaya. Al-jub, ghayabatil jub yaltaqithu ba'd as-sayyarah. Apa yang seorang ni kata? Seorang ni kata apa? Kita jangan bunuh dia, kita buang dia dalam perigi buta, pastinya ada orang yang akan kutip dia. Ba'd as-sayyarah, orang yang bermusafir, orang yang lalu lalang. In kuntum fa'ilin, tu pun kalau kamu nak buat. Itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya ketika mana dia memberikan pandangan ni, suruh buang dalam perigi buta, tuan-tuan, waktu ni dalam kepala dia dah nampak lah perigi itu duduk kat mana. Bila dia kata ada orang yang akan kutip dia, maksud dia ia adalah laluan utama para pedagang, dan pasti orang tu akan sifat nak ambil air kat perigi tu. Sebab tu dalam kepala orang yang sebut ni, dia tak sebut qala qailun minhum ni siapa. Ada di kalangan mufassirin, di antaranya Syekh Allahumma salli ala Syekh Muhammad, tafsir Al-Tabari, Imam Al-Tabari, dalam satu riwayat dia sebut apa? Salah seorang yang berkata ini ialah anak yang paling sulung, abang yang paling otak sekali. Abang yang paling otak kata jangan bunuh apa semua. Dia dah nampak lah, kita nampak apa, kita buang dia dalam perigi buta. Perigi tu dalam kepala dia dah ada dah, dekat mana perigi tu. Sebab tu dia berani cakap macam ni. Dan perigi tu pastinya ada orang lalu, maksud dia menjadi laluan utama kepada para pedagang. In kuntum fa'ilin, yang ni ayat orang yang confident. Kalau kamu nak buat, kamu buat. Maksudnya apa dia? Hampa mesti ikut cakap aku punya, hampa mesti buat. Sebab kalau tak mau buat pun tak apa, kalau nak buat, buat. Maksud dia orang level ni, dia punya confident level dia sangat tinggi. Maksud dia bagi pandangan tu dengan psycho sekali orang. Kalau hampa buat, tak mau buat sudah, aku bagi pandangan ni. Tapi pandangan inilah, tuan-tuan, nanti kita akan tengok. Pandangan inilah yang diambil. Pandangan bunuh tak, pandangan buang dan buang negeri tak diambil. Tapi last sekali mereka ambil pandangan ni. Cuma pada ayat ni tidak diberitahu pandangan mana yang diambil. Sebab yang ni waktu dalam tempoh mereka berbincang. Baik, itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalian. Kemudian ayat yang ke-11, qalu ya abana ma laka la ta'manna 'ala Yusuf wa inna lahu lanasihu. Itu rancangan sesama mereka. Sekarang ni mereka dah ada persetujuan, mereka nak buat apa dengan Yusuf, satu hal. Tapi macam mana mereka nak ambil Yusuf daripada ayahanda mereka, Nabi Yaqub alaihi salam? Maka mereka dah ada dah perancangan, mereka kena propose perancangan ni. Mereka kena tipu siapa? Kena tipu ayahanda mereka. Macam mana kita nak pastikan Yusuf ni ikut kita? Sebab Yusuf ni dengan ayahanda kita Nabi Yaqub alaihissalam tak boleh nak dipisahkan, tak terpisah. Macam mana kita nak ambil, nak meyakinkan ayahanda kita bahawa kita boleh ambil Yusuf?
Qalu, maka mereka bertemu dengan ayahanda mereka setelah mereka buat meeting 10 orang ni. Mereka jumpa ayahanda. Qalu ya abana, mereka kata, wahai ayahanda, ma laka la ta'manna ala Yusuf. Ini bacaan Ismail dalam ma laka, mengapa engkau la ta'manna, tidak mempercayai kami. Maksudnya rupanya ayahanda mereka Nabi Yaqub tak percaya kat dia ni lama dah, kat 10 adik-adik ni. Dan mereka pun tahu bahawa ayahanda mereka Nabi Yaqub tak percaya pada mereka, tapi mereka mencuba. Ni yang kata sifat usaha mereka. Mereka mencuba. Mereka kata apa? Wahai ayahanda, kami tahu bahawa ayahanda memang tak percaya kat kami pun. Ala Yusuf, segala perkara yang berkaitan dengan Yusuf. Tuan-tuan, sebelum tu kita baca apa? Nabi Yaqub dah bagi amaran kepada Yusuf, jangan kamu cerita benda ni kepada adik-adik kamu. Maksudnya Nabi Yaqub nampaklah apa yang mereka bakal buat kepada Yusuf. Tapi sekarang ni mereka sendiri yang pergi jumpa Nabi Yaqub AS. Mereka sendiri kata, ayah, kami tahu ayah tak percaya pada kami. Segala hal yang berkaitan dengan Yusuf, ayah dia tak akan percaya kepada kami. Wa inna lahu lanasihun. Tetapi kami nak beritahu satu je, ayah dia, kami buat ni bukan untuk kami. Kami buat semua ni untuk kebaikan Yusuf. Itu dia. Wa inna lahu lanasihun. Tuan-tuan akan jumpa ayat wa inna lahu lanasihun, ayat 11. Tuan-tuan akan jumpa ayat 12, wa inna lahu lahafizun. Ayat yang ke-11 dia kata, kami ni buat semua ni untuk kebaikan Yusuf. Ayat yang ke-12, wa inna lahu lahafizun. Kami buat semua ni, kami pasti nak jaga Yusuf. Kemudian tuan-tuan akan jumpa ayat 14, wa inna idzan la khasirun. Kalau kami buat benda yang tak baik pada Yusuf, kami pasti menjadi orang yang sangat-sangat rugi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nanti kita akan ulang ayat ni. Kita katakan bahawa apa? Kita katakan bahawa sifat orang yang suka menipu orang ni, adik-adik Yusuf ni, apa dia? Dia ni suka berjanji orang. Sentiasa janji, aku kalau aku buat ni, aku akan. Aku kalau engkau bagi kepercayaan kepada aku buat ni. Aku kalau engkau bagi aku ni, aku buat ni. Aku kalau engkau bagi aku ni, aku akan buat ni. Yang ni dia, ini permainan politik anak-anak Nabi Yaqub AS untuk meyakinkan Nabi Yaqub AS supaya melepaskan Yusuf kepada mereka. Maka 3 sifat ni yang disebut oleh Allah Subhanahu Taala menggambarkan betapa mereka ni desperate sangat nak pasti Yusuf ni dilepaskan oleh Nabi Yaqub AS untuk bermain sekali dengan mereka. Mereka kata apa kat Nabi Yaqub? Arsilhu ma'ana. Sebelum tu mereka kata kami ni nakkan kebaikan kepada Yusuf. Maka mereka kata pada ayat 12, insya-Allah kita mungkin ayat 12. Arsilhu ma'ana ghadan. Mereka kata kat Nabi Yaqub, wahai ayahanda, lepaskanlah Yusuf bagi main dengan kami esok pagi. Nanti kita akan bicarakan sebab apa dalam ayat ni lepaskanlah bagi Yusuf main dengan kami esok pagi. Sebab apa esok? Bukan petang, bukan sekarang. Sebab apa esok? Ada sebab dia kenapa mereka sebut esok. Yarda' wa yal'ab. Supaya Yusuf apabila ayah dia lepaskan dia bermain bersama dengan kami, dia akan bersenang-senang, dia akan happy, dia boleh main dengan kami. Wa inna lahu lahafizun. Kami berjanji wahai ayah dia, kami akan jaga dia betul-betul. Betul? Macam mana mereka nak meyakinkan Nabi Yaqub supaya Nabi Yaqub lepaskan mereka. Kemudian saya terus sikit lagi lah kan. Kemudian Nabi Yaqub kata apa? Nabi Yaqub tak yakin dengan mereka ni. Nabi Yaqub kata tak percaya. Tapi Nabi Yaqub uji. Nabi Yaqub dah tahu dah perangai mereka ni macam mana. Anak dia tahu. Nabi Yaqub kata apa? Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu ad-dhib wa antum 'anhu ghafilun. Nabi Yaqub kata, aku ni takut. Aku ni rasa sedih, dia kata. La yahzununi. Aku ni rasa sedih sangat. Kalaulah
Yusuf ni pergi bersama dengan kamu semua. Wa akhafu, aku khawatir, aku rasa risau, ayahku dah berzibu, aku rasa risau Yusuf ni dimakan oleh serigala. Wa antum anhu ghafilun, dan kamu semua pada waktu Yusuf dimakan serigala tu, kamu semua leka terhadap Yusuf. Persoalannya ialah apa? Dalam banyak kerisauan ni, kenapa Nabi Yaqub kata aku takut Yusuf dimakan oleh serigala? Kenapa tak sebut aku takut Yusuf ni hampa main tempat tinggi, jatuh dari tempat tinggi, mati jatuh, ataupun jatuh lubang, ataupun jatuh kenderaan, luka-luka? Tak. Nabi Yaqub kata apa? Aku takut dia dimakan oleh serigala. Tuan-tuan, kenapa serigala? Menjawab persoalan ni kita tangguhkan. Sebab apa? Jawapan dia nanti tuan-tuan akan ada pada ayat yang ke-12. Bodoh tak bodoh? Kataan tu boleh sebut lah. Dia tak nak kata jangan. Betapa Nabi Yaqub nak uji mereka. Last kali nanti kita akan tengok apa mereka kata ke ayahanda mereka. Nanti kita akan tengok cerita mereka kata ke ayahanda mereka, Nabi Yaqub, wahai ayahanda, Yusuf dimakan oleh serigala. Mereka tipu kan tak tipu dengan? Tipu. Tapi habis idea lah, tak tipu apa. Mereka tipu mengambil idea ayah mereka semula. Ayah mereka kata apa? Aku takut mereka Yusuf dimakan oleh serigala. Punyalah mereka bincang macam-macam nak buang Yusuf dalam perigi buta. Dah kali balik tak boleh bawa Yusuf. Nanti kita akan tengok cerita mereka akan kata apa? Ya ayahanda, Yusuf dimakan oleh serigala. Dah tak ada idea dah. Terpaksa menggunakan idea Nabi Yaqub balik, cerita balik. Dimakan oleh serigala. Nampak sangat menipu. Cuma yang pastinya nanti kita akan tengok dalam menipu tu mereka cuba menunjukkan kebijaksanaan mereka. Mereka balik. Yang bestnya nanti kita akan tengok mereka balik bukan waktu siang. Mereka balik pada waktu malam. Dalam cerita waktu petang dan waktu malam, supaya wajah mereka tidak dilihat oleh Nabi Yaqub. Mereka balik, mereka dia berkurut, mereka menangis keesak-esak di hadapan Nabi Yaqub. Tapi mereka balik pada waktu Asya'an yurukun. Asya', ada ulama yang kata malam lah Asya'. Satu lagi kata waktu petang. Baik, kita ambil petang sampai malam. Kenapa mereka balik waktu petang ataupun waktu malam? Ada sebab mereka balik waktu petang. Kita dah balik waktu petang, mereka menangis keesak-esak. Tuan-tuan, 10 beradik balik teriak atau balik menangis. Kita boleh tengok tak muka masing-masing malam tuan-tuan? Kita tak boleh. Dulu zaman dulu tak ada lampu macam ni. Ya, kita membayangkan balik muka depan pelita, muka tak clear. Dalam 10 beradik ni, adakah semua 10 beradik ni dapat anugerah pelakon handalan? Kan? Anugerah trofi pelakon terbaik tak? Dalam 10 beradik ni mesti ada yang pandai berlakon, mesti ada yang tak erti berlakon. Yang tak erti berlakon ni terkantoi tak tuan-tuan? Dia ni nampak macam tak sedih pun, macam buat sedih. Baik, sebab itu mereka memilih pada waktu tertentu untuk balik. Dan bagaimana mereka berhadapan dengan Nabi Yaqub. Dan Nabi Yaqub dapat membaca. Dan kita akan melihat macam mana Nabi Yaqub tahu yang mereka ni memang akan buat jahat kepada Yusuf. Tapi macam mana sebagai seorang ayah nak berhadapan dengan anak-anak dia, kerana anak-anak dia ni kerana yang sangat teruk. Macam mana Nabi Yaqub AS nak berhadapan dengan anak-anak dia ni? Kalau tuan-tuan nak baca lempang tulis kan, sebab anak tu tuan-tuan sayang sungguh. Tapi 10 beradik ni, macam mana Nabi Yaqub berhadapan dengan 10 beradik? Baik, insyaAllah nanti kita akan tengok bagaimana mereka berhadapan, bagaimana Nabi Yaqub AS berhadapan dengan mereka, dan macam mana modus operandi mereka berhadapan dengan Nabi Yaqub, dan apa yang mereka tipu lagi kepada Nabi Yaqub. Dan kita akan dapat pelajaran nanti bahawa nak tipu bukan mudah. Hidup ni nak tipu bukan mudah. Sebab kita kena ingat apa yang kita telah tipu. Tuan-tuan, kalau kita nak ditipu,
Kita boleh tipu, tapi ketika kita ingat berapa bulan kita tipu, siapa yang kita tipu, supaya penipuan kita tu tak terkantoi. Penipuan mereka ni terkantoi. Sebab bila tipu banyak kan, nak cover dengan satu penipuan kena tipu lagi. Nak cover dengan tipu yang kita telah tipu, nak kena tipu lagi. Setiap tipu yang kita buat tu akhirnya mendasarkan kita kepada orang bahawa kita tak mampu untuk menipu lah. Itu mewadah dunia. Baik itu yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, dan macam-macam yang mereka buat. Mereka datangkan dengan baju Yusuf. Mereka datangkan dengan baju Yusuf ketika mana mereka balik. Baik, nanti kita akan tengok Yusuf apabila dimasukkan dalam perigi buta, macam mana keadaan Yusuf. Tuan-tuan, Yusuf bukan sekadar dimainkan ataupun dihina oleh abang-abang dia. Bahkan abang-abang dia bawa balik baju Yusuf dengan darah yang dibuat-buat. Maksudnya darah tu bukan darah Yusuf, tapi dilumurkan pada baju Yusuf. Maksudnya Yusuf duduk dalam telaga tu, ada baju ke tak ada baju, tuan-tuan? Tak ada baju, tuan-tuan. Yusuf tanpa baju. Dan itu tidak diberitahu dalam ayat Quran. Cuma ayat Quran bagi kepada kita isyarat. Sebab baju tersebut diambil oleh abang dia, nyatakan ni ayah dia, ni baju Yusuf. Yusuf telah dimakan oleh serigala, kami dapat baju dia. Serigala dapat Yusuf. Banyak perkara yang boleh kita bincangkan nanti. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa cukup sekadar tu. Kuliah kita tak boleh banyak, kuliah PKPP. Semoga Allah Subhanahu Taala memberikan hidayah kepada kita, memberikan semangat kepada kita untuk terus mendalami ilmu Al-Quran, supaya kita sentiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.